Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadinya pada hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab 7, keelektrikan dan juga kemagnetan. Okey. So, pada kelas yang lepas kita telah pun menghabiskan bab 6 iaitu bab asid dan juga alkali. Di dalam bab asid dan alkali kita telah pun melihat definisi asid dan juga definisi bagi alkali. Dan kita telah pun melihat sifat-sifat asid dan juga sifat-sifat alkali. Okay. Dan juga telah melihat contoh-contoh bahan yang berasid dan juga contoh-contoh bahan yang beralkali. Kemudian kita telah pun melihat mengenai bagaimana kita nak mengukur kekuatan asid dan juga alkali, di mana kita menggunakan skala pH daripada 0 hingga 14, okay, di mana 0 paling berasid, 14 paling beralkali dan neutral ialah pada pH 7. Alright. Dan kita telah pun melihat bagaimana kita boleh menentukan satu bab itu beralkali ataupun berasid dengan menunjukkan dengan menggunakan bahan-bahan seperti penunjuk lah, penunjuk yang berwarna. Okay, kita ada banyak contoh phenolphthalein, penunjuk semester, metal jingga, dan juga menggunakan kertas litmus, biru juga kertas litmus, merah. Okey. Dan kita pun melihat bagaimanakah sifat asid dan juga sifat alkali ini dapat hanya ditunjukkan dengan adanya kehadiran air. Tanpa air maka sifat-sifat ini tidak boleh ditunjukkan. Alright. Dan kita telah pun melihat mengenai kegunaan asid dan juga kegunaan alkali, dan telah pun melihat konsep peneutralan di mana asid bercampur dengan alkali menghasilkan garam dan juga air. Dan kita pun melihat bagaimana peneutralan ini digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey. So pada hari ini kita masuk kepada keelektrikan dan juga kemagnetan. Okey. So bila kita bicarakan tentang elektrik, basically kita membicarakan berkenaan dengan salah satu bentuk tenaga. Okay, so tenaga ni banyak yang ada di sekeliling kita. Okay, kita ada tenaga cahaya, kita ada tenaga apa? Tenaga kinetik, iaitu pergerakan. Okay, kita juga ada tenaga bunyi. Okay, kita ada tenaga cahaya. Alright, tenaga haba. Okay, tenaga nuklear dan juga tenaga kimia. So kita ada banyak jenis tenaga. Okay, so tenaga-tenaga ini apa yang kita maksudkan? So tenaga ini bererti keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, so tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Berarti untuk melakukan sesuatu kerja kita memerlukan tenaga. Okey. Dan selalunya tenaga ini dia punya unit SI-nya dapat dizahirkan dengan unit joule, iaitu J besar, joule. Okey. So tenaga sekali kita definisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Okey. So tadi kita tengok bahawa ada pelbagai bentuk tenaga. Dan tadi kita telah maklum cahaya, haba, kimia, kinetik dan bermacam-macam lagi bentuk tenaga. Di mana tenaga ini ada satu prinsip, prinsip keabadian tenaga. Di mana prinsip keabadian tenaga ini menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Berarti kat sini tenaga ini dia sesuatu yang memang sudah ada. Berarti ianya tidak boleh dicipta. Dan pada masa yang sama tenaga juga tidak boleh dimusnahkan. Tetapi tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuknya lain. Berarti kat sini adalah prinsip keabadian tenaga. Tenaga yang sedia ada memang dah ada. Iaitu tenaga cahaya, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga cahaya, tenaga elektrik, tenaga nuklear. So tenaga-tenaga ini memang sudah ada. Seperti dia katakan tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuknya lain. Berarti daripada tenaga haba boleh ditukarkan kepada tenaga kinetik. Contoh, tenaga elektrik boleh bertukar kepada tenaga cahaya dan juga sebaliknya. So mereka ni boleh berubah-ubah bentuk. Okey. Dan tenaga-tenaga ini kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Yang pertama kita ada sumber matahari. Daripada sumber-sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui secara amnya lah. Contohnya seperti apa? Sumber yang boleh diperbaharui, yang boleh kita dapatkan semula seperti tenaga cahaya. Kita ada tenaga angin. Geoterma. Tenaga air. So tenaga ombak. Ini semua adalah contoh-contoh sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Manakala contoh sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti tenaga contohnya bahan api fosil, dan juga bahan radioaktif. So kalau kita nak pecahkan sumber tenaga ada dua, sumber yang boleh diperbaharui dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui.
So, itu berkenaan dengan tenaga. So, dengan memahami tenaga, baru kita faham bahawa keelektrikan, merupakan salah satu tenaga, iaitu tenaga elektrik yang kita boleh dapatkan daripada pelbagai sumber, di mana sumber cahaya, sumber angin, sumber air, biogeosim, radioaktif. So, sumber-sumber ini boleh menjana tenaga elektrik, dengan cara perubahan tenaga, pada tenaga radioaktif, iaitu tenaga nuklear, dan akan menjadi tenaga haba lantas menghasilkan tenaga elektrik. Macam itu. Kemudian kita akan tengok nanti pada tahun depan lah, chapter 3, dalam proses penjanaan tenaga elektrik. So, asas kepada tenaga elektrik. Kalau kamu ingat pada masa kamu form 1, kita ada belajar tentang konsep atom. Di mana segala benda dekat dunia ini terbentuk daripada atom. Di mana kita ada proton, kita ada neutron, dan kita juga ada elektron. Ini panggil sebagai partikel subatom yang membentuk atom. So, asal usul tenaga elektrik zahir daripada partikel-partikel subatom ini, terutamanya proton dan juga elektron. Di mana proton membawa charge positif dan elektron membawa charge negatif. Kebiasaannya, kamu pernah mengalami situasi bila kamu memegang, contoh kamu nak buka pintu, kamu pegang pintu tu, tombol pintu, kamu rasa macam ada shock, ada renjatan. The same thing bila kamu pegang TV, kamu pegang screen TV, saya tak pasti kalau screen yang sekarang, kalau screen yang dulu, TV dulu, kalau kita pegang, kita rasa macam ada something, macam some sort of renjatan yang sangat kecil, dan kita boleh rasa macam seronok itu. So, ini dipanggil sebagai charge elektrostatik. So, perkataan elektrostatik, elektro berarti elektrik, statik dia tetap. Berarti charge elektrik ini dia statik, dia tidak bergerak, dia berada di tempat tersebut. Berarti dekat sekeliling kita ini adanya charge elektrostatik, adanya proton, adanya elektron. Contohnya mungkin sekarang ada di pen ini, ataupun mungkin ada di buku, mungkin ada di kain dan sebagainya. So, charge ini memang wujud di mana sahaja. Dan ia statik, berarti dia tidak bergerak, melainkan kalau ada sesuatu daripada luar yang bertindak ke atasnya. So, ini panggil sebagai charge elektrostatik. So, sama juga charge ini juga seperti yang kita maklum, ada positif, ada negatif. So, ada proton, ada elektron. So, bila kita ada positif dan juga negatif, kita ada dua senario, sama ada ianya menolak ataupun ianya akan menarik. Bila charge yang sama, ianya akan menolak. Bila charge itu berlainan, dia akan menarik sesama sendiri. So, hasil pada tolakan dan juga tarikan charge ini akan menghasilkan satu daya, dipanggil sebagai daya elektrostatik. So, daya elektrostatik inilah yang akan menghasilkan charge elektrostatik. So, dalam konteks kita, nak menzahirkan kewujudan charge ini, kita boleh aplikasikan kat rumah. Kalau kamu ada kat rumah kain yang licin, contoh macam kita ambil kain sutera ataupun kain nilon, dan kamu ambil satu bahan, contoh kamu ambil pen ataupun sikat, kamu gosokkan kain tersebut pada sikat tersebut. Kamu kena gosok dengan laju dan lama. So, apa yang berlaku bila kamu gosok kain dan juga kamu gosok sikat, dekat atas kain tersebut adanya charge positif dan juga charge negatif. And the same thing juga ada pada sikat. Bila kamu gosok kain kepada sikat, apa yang berlaku ialah akan adanya pemindahan charge, terutamanya charge negatif. Sebab apa? Sebab kalau kamu ingat balik tahun lepas, elektron lebih kecil daripada proton. Elektron lebih kecil dan juga lebih ringan daripada proton, menyebabkan apabila berlakunya pergeseran antara dua objek tadi, pada kebiasaannya yang ringan akan beralih, berarti elektron yang akan berpindah daripada kain kepada sikat tersebut. So, elektron yang akan berpindah. So, bila elektron berpindah daripada kain pergi ke sikat tersebut, maka sikat itu akan menjadi lebih negatif. Pada kebiasaannya, charge elektrostatik ini wujud dalam keadaan neutral, di mana bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Bila kita ganggu, bila kita geserkan dengan sesuatu bahan yang licin seperti kain tadi, kita akan memindahkan charge negatif daripada objek A ke objek B, daripada kain pergi ke sikat. Menyebabkan sikat itu akan menjadi lebih negatif sebab dia menerima charge negatif daripada sikat, daripada kain tersebut.
Okey, so bila kain tadi digosokkan, cas negatif daripada kain akan berpindah ke sikat, maka sikat akan menjadi lebih negatif. Okey, so bila sikat ini lebih bernegatif, setelah kita gosok dengan sekian lama, dan contohlah kita dekatkan sikat tersebut kepada mungkin cebisan kertas. So kita dah standby lah cebisan kertas. Kamu akan dapati cebisan kertas tadi akan mula tertarik kepada sikat tersebut. Sebab apa? Sebab dekat kertas tadi adanya cas positif. Okay, maknanya neutral. So sebabkan sikat tadi lebih negatif, maka yang positif di kertas tadi akan tertarik kepada sikat tersebut. Okay, so ini dipanggil sebagai daya elektrostatik. Adanya tarikan ataupun tolakan antara satu sama lain. Dan selalunya cas elektrostatik ini dia akan berubah-ubah. Okay, even kita pegang tombol pintu, bila kita menggeser pun ia menyebabkan pemindahan daya elektrostatik. Okey. So ini ialah asas kepada elektrik, iaitu cas elektrostatik. Kalau di makmal kita ada satu alat yang dipanggil sebagai elektroskop. Okey. So elektroskop ini berfungsi untuk mengesan kewujudan cas elektrik. Okey, dia berfungsi untuk mengesan kewujudan cas elektrik. So kamu boleh tengok pada muka surat 146 buku teks kamu. Okey, gambar rajah bagi elektroskop. Okey. So dekat elektroskop kita ada keranjang emas. Okey. So bila kita dekatkan sesuatu yang neutral kepada dia punya ceper logam, okey, keranjang emas tidak akan mencapah kerana cas adalah neutral. Okey. Bila kita lekatkan ataupun kita dekatkan sesuatu bahan yang lebih positif ataupun lebih negatif kepada ceper logam, keranjang emas yang ada pada elektroskop akan mula mencapah. Okey, sebab berlakunya penolakan antara cas-cas elektrik tersebut. Okey, so itulah alat dipanggil sebagai elektroskop. Okey, dan apakah contoh kejadian alam yang mengaplikasikan cas elektrostatik? Okey, betul, kita ada kejadian alam iaitu kejadian petir. Okey, petir adalah salah satu contoh terbaik mengaplikasikan cas-cas elektrostatik. Okey, di mana dekat angkasa kita, dekat awan kita, di langit kita, okey, kita ada awan. Awan ini dia neutral, dia bersifat positif, dia juga ada negatif. So dia adalah neutral. Bila berlaku pergeseran, okey, bila berlaku pergeseran antara awan-awan ini, maka cas-cas negatif ini akan berpindah. Okey, menyebabkan satu awan ini mungkin menjadi lebih negatif. Okey, so bila awan ini lebih negatif, apa yang berlaku ialah bumi kita, permukaan bumi kita adalah positif. Okey, apabila cas negatif lebih di awan ataupun di langit di atas, okey, makanya secara amnya dia akan tertarik kepada permukaan bumi. Okey, lalu menghasilkan kilat. Okey, so ini ialah aplikasi bagi penghasilan elektrik ataupun tenaga kilat. Okey, mana apabila berlakunya pergeseran awan, okey, ianya akan menyebabkan pemindahan cas-cas negatif iaitu elektron kepada awan yang lain, menyebabkan cas negatif ini akan lebih banyak lalu tertarik kepada bumi yang bersifat positif. So ini ialah berkenaan dengan penghasilan kilat. Dan kita juga boleh gunakan konsep elektrostatik ini juga untuk kehidupan seharian kita. Contoh, kita nak bersihkan rumah. Kamu mesti akan tertanya-tanya, kenapa rumah kita berdebu? Okey. Okey, kenapa TV kita berdebu? Sebab apa? Sebab adanya cas elektrostatik di antara debu dan juga permukaan TV kita. Okey, yang menyebabkan debu ini akan kembali semula sebab dia tertarik kepada permukaan TV. Kalau kita dah lap pun dengan kain biasa, dia mesti akan muncul lepas 2-3 hari. So apakah solusinya? Kita ada satu kain, okey, yang panggil kain mikro. Okay, yang biasa kita tengok kain microfiber. So, kain microfiber ini dia adalah satu bahan yang dipanggil sebagai anti-elektrostatik. Berarti jentian fiber ini, jentian microfiber ini, dia bila kita gunakan kain ini untuk mengelap permukaan TV, dia juga akan menghapuskan apa sahaja cas elektrostatik yang terdapat pada permukaan tersebut. Menyebabkan habuk-habuk ini yang mempunyai casnya, mempunyai elektrostatik casnya, tidak akan singgah atau tidak akan tertarik kepada permukaan TV itu lagi. Sebab segala cas telah pun dimansuhkan ataupun dibatalkan ataupun telah pun dineutralkan oleh kain microfiber tadi. Okey, so kita ada bahan-bahan yang dipanggil sebagai anti-elektrostatik. Okey, so boleh cuba, boleh beli kat kedai. Okey, ada banyak kain yang menggunakan micro jentian, okey, ataupun microfiber yang berfungsi untuk anti-elektrostatik. So kamu akan gunakan
compare dengan kain biasa dan juga kain tersebut, kain dengan microfiber, kamu lap permukaan TV kamu separuh-separuh, selepas 2 kamu tengok balik yang mana bahagian yang lebih berhabuk. Okey, boleh cuba kat rumah. Okey, untuk kamu nak menentukan bahawa wujudnya daya elektrostatik di sekeliling kita. Okey, so ini sahaja untuk hari ini tentang kita punya keelektrikan. So akan datangkan insya-Allah kita akan tengok kepada arus elektrik. Okey, so hari ini tiada letter formatif, cukup sekadar kamu lihat video dan juga membaca buku untuk menelaah tentang bab topik ini. Okey, so stay positif dekat rumah. Okey, jangan lupa hafazan kamu, itu yang paling penting. Habiskan target kamu untuk tahun ini. Alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.